gov.my. Sarawak menyasarkan penubuhan 5 pusat data untuk memaju pertumbuhan ekonomi negeri. Fokus dari Sarawak itu akan diperincikan Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa bangga terhadap kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM bersama pejabat Premier Sarawak dalam projek transformasi penanaman padi Agri Hub di Gedong. Sultan Sharafuddin yang juga Tuanku Chancellor UPM bertitah projek tersebut mampu memberi kesan kepada keterjaminan makanan negara khususnya Sarawak dalam meningkatkan hasil beras tempatan. Baginda turut menzahirkan terima kasih kepada Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng kerana sentiasa memberi sokongan dan kepercayaan kepada UPM Kampus Bintulu UPM KB. Sultan Sharafuddin bertitah pada istiadat Convocation UPM ke-47 sidang 1 di Dewan Sri Kenyalang di UPM Kampus Bintulu. Titah Baginda UPM KB sejak 2001 berjaya melahirkan lebih 8,000 graduan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor ekonomi negara. Baginda juga bertitah pendidikan yang berkualiti adalah teras kepada pembangunan negara selari matlamat pembangunan mampan SDG. Sementara itu, seramai 487 graduan daripada pelbagai program diraikan pada convocation kali ini. Dari jumlah itu, 9 adalah graduan Doktor Falsafah, 12 graduan sarjana, 84 sarjana muda dan 382 graduan diploma. Sarawak menyasarkan mempunyai 5 pusat data menjelang 2030 yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negeri menerusi aliran data rentas sempadan. Pusat data berkenaan akan menjadi pemangkin kepada revolusi digital Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ketika ini Sarawak mempunyai satu pusat data tier 4 yang diperakui serta merupakan pusat data neutral dan hijau. I believe Sarawak is a supreme location for investment in data centers. We have the space and more importantly, we have the ability to supply reliable sustainable energy to fuel these data centers. Tambah Premier, pemain industri dialu-alukan untuk meneroka peluang pelaburan dan berkolaborasi dengan Sarawak untuk pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Sarawak juga dapat memupuk persekitaran kondusif bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur asas sedia ada. Beliau berucap demikian semasa Majlis Makan Malam The International Business Review Borneo Awards 2023 di Kuching. Baik, sementara itu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat oleh International Business Review IBR Asia Group. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dalam ucapannya menyifatkan anugerah itu wajar atas jasa dan sumbangan Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud seiring gelaran Bapa Sarawak Moden. IBR Borneo Awards 2023 anjuran IBR Asia Group bertujuan memberi penghormatan kepada syarikat dan agensi kerajaan terbaik yang beroperasi di Borneo iaitu Sarawak, Sabah, Kalimantan atau Brunei. Antara penerima anugerah dari Sarawak ialah Pengerusi Tegas Dato' Len Tarif Saleh, Pengerusi Silicon Net Technologies Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman serta Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri Sarawak Budol. Saudara, kerajaan akan mencari kaedah untuk bantu golongan nelayan pesisir. Menteri Komuniti Industri Makanan dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu ini termasuk cadangan mewujudkan makmal nelayan mengikut zon. Jadi kita duduk bersama. Kalau perlukan lab, kita akan lab. Buat lab. Bagaimana kita mentransformasikan keadaan nelayan-nelayan pesisiran. Kita zonkan dia. Zon A, selatan, zon tengah dan zon utara. Supaya kita senang dapat lakukan sesuatu perincian pembangunan bagaimana nelayan ini dapat ditransformasikan. Beliau berkata demikian semasa program pemimpin bertemu ahli nelayan Persatuan Nelayan kawasan PNK Bintulu. Tambah beliau, bukan hanya nelayan di Kuala Tatau, malah di seluruh Sarawak semua berdepan isu pendapatan bermusim dan harga ikan yang dikawal orang tengah.
Oleh itu, beliau turut menyarankan agar nelayan mempelbagaikan usaha termasuk melibatkan diri dengan aktiviti pertanian yang boleh menampung perbelanjaan bagi tempoh 5 hingga 6 bulan sewaktu tidak turun ke laut. Sementara itu, ahli Lembaga Petronas Datuk Ibrahim Baki yang juga Adun Satok menjelaskan beberapa bentuk bantuan daripada Petronas akan diusahakan lagi membantu komuniti nelayan di kawasan tersebut. Berucap sebelum itu, Pengerusi PNK Bintulu, Sahperi Juri mengharapkan pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Bintulu lebih bertolak ansur dengan nelayan kecil yang mencari rezeki di Laut Bintulu. Sebagai contoh, 3 buah kapal yang menangkap ikan secara tradisi nelayan Panau di Kuala Tatau telah dicapkan sebagai orang yang melakukan kesalahan apabila kesalahan yang ketiga atau kesalahan yang kedua melanggar aturan mereka akan ditarik ke pangkalan maritim di Bintulu. Keadaan ini, ujar Sapri, akan menjejaskan lagi sumber pendapatan nelayan tersebut. PNK Kuala Tatau mempunyai keahlian sekitar 169 orang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan mengatur gerak lebih banyak aset laut ke Sarawak sebagai langkah kesiapsiagaan dan menjaga perairan negeri ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Laksmana Madya Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata, setakat ini 2 buah kapal peronda iaitu KM Tegas dan KM Marlin telah diatur gerak ke Sarawak dan kini sedang beroperasi di Benting Patinggi Ali dan Benting Raja Jarum. Sekarang sedia ada KM Tegas dan KM Marlin telah diatur gerak di sini. In fact, sekarang tengah beroperasi di Benting Patinggi Ali Raja Jarum. Seterusnya, hujung tahun ni OPV 1 dan juga kapal yang akan diberi oleh pasukan sahabat awal tahun depan. Maritim juga katanya akan mengatur gerak KM Marudu dan KM Kimanis yang berupaya berada lebih lama di laut untuk menjaga perairan Sarawak. Proses mengatur gerak aset maritim ke perairan pantai barat Borneo ini adalah bagi menjaga kepentingan ekonomi negara meliputi sumber petroleum, gas asli serta industri perikanan selain menjaga keselamatan komuniti maritim. Laksmana Madya Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin bercakap dalam sidang media selepas majlis penutupan eksersis maritim Perkasa Timur Siri 2 Palang 2023 di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching. Eksersis bermula 28 Oktober di Kota Kinabalu dan berakhir di Kuching itu melibatkan 14 buah kapal laut dan 2 pesawat milik maritim disertai 652 warga maritim Malaysia telah mengharungi jarak 850 batu nautika di Laut Cina Selatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Pemawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu.